Terima kasih kepada saudara pengacara majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, Yang Berbahagia Tan Sri Jamaluddin bin Ibrahim, Pengerusi Kumpulan Prasarana Malaysia Berhad, Yang Berusaha Dr. Noor Fuad bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, Yang Berusaha Encik Azharuddin bin Maksa, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Dev kehormat, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini kita berkumpul untuk meraihkan 2 dekad yang penuh makna. 20 tahun Rapid KL bersama-sama kita membentuk nadi pengangkutan awam di Lembah Kelang. 2 dekad ini bukan sekadar perjalanan, tetapi adalah kisah kita bersama. Dan izinkan saya untuk mengatakan bahawa kehadiran anda semua, terutamanya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, adalah lambang kepada satu semangat yang tidak pernah pudar, semangat kebersamaan, semangat untuk terus maju. Saudara dan saudari, Rapid KL bukan sekadar sistem pengangkutan, tetapi ia adalah satu janji dan komitmen. Komitmen bahawa setiap warga kota, setiap keluarga, setiap insan memiliki hak yang sama untuk bergerak dan untuk mencapai potensi mereka. Rapid KL sudah tentu amat dekat di hati saya. Sebagai Menteri Pengangkutan, saya sentiasa meninjau dan juga mendapatkan update berkenaan dengan perkembangan dan prestasi Rapid KL. Malah, apa yang saya minta daripada pengurusan Rapid KL ialah memberikan laporan mingguan kepada mesyuarat pasca Kabinet Kementerian Pengangkutan supaya seluruh warga Kementerian Pengangkutan, terutamanya pengurusan tertinggi, mengetahui laporan dari segi ridership, dari segi kerosakan teknikal dan apa sahaja yang memerlukan tindakan pantas dan segera daripada pihak kementerian supaya diambil tindakan segera setiap minggu semasa kita bermesyuarat dalam POSCAP. Kerajaan sentiasa komited untuk membina masa depan yang mampan. Untuk mencapai visi ini, kita mesti melabur dalam sistem pengangkutan awam. Belanjawan 2025 telah memperuntukkan 216 juta ringgit untuk meneruskan inisiatif PAS Berjalanan Bulanan My50. Inisiatif My50 ini adalah antara inisiatif yang paling disukai dan disokong oleh pengguna-pengguna pengangkutan awam. Kerana dengan hanya RM50 sebulan, warga kota boleh menggunakan semua perkhidmatan rel kendalian Rapid Rail, merangkumi 149 stesen transit, bas perantara MRT dan bas perantara LRT, serta bas berhenti-henti Rapid KL secara tanpa had. Kalau kita bagikan 365 hari, maka kos pengangkutan di Lembah Kelang hanya RM1.64 sehari. Boleh dikatakan bahawa tambang yang dinikmati oleh pengguna My50 adalah antara yang terendah di dunia. Itu sebabnya pada hari ini kita mempunyai lebih daripada 200,000 pelanggan yang menggunakan My50 ini. Setiap bulan 200,000 orang yang renew My50 ini. Semasa My50 ini dilancarkan, ketika itu My100 pada tahun 2019, kita menggunakan MyCard untuk memastikan bahawa inisiatif ini memberikan bantuan terus kepada warga negara Malaysia. Dah 5 tahun kita melaksanakan inisiatif ini, sudah sampai masanya dan saya telah meminta supaya pihak prasarana melihat kembali dari segi mekanisme supaya pengguna-pengguna My50 ini tak perlu lagi setiap bulan beratur di depan kaunter untuk renew My50 ini, untuk bayar dan renew MyCard mereka untuk penggunaan My50. Pengintegrasian dengan e-wallet akan dilaksanakan tak lama lagi dan pihak pengurusan prasarana akan mengambil tindakan supaya pengintegrasian untuk e-wallet ini dapat dilaksanakan untuk My50. Bermaksud bahawa sesiapa yang menggunakan My50 dengan hanya smartphone mereka boleh renew setiap bulan tanpa perlu lagi beratur di depan kaunter. Jadi ini salah satu penambahbaikan yang kita akan laksanakan.
Kerajaan kini berusaha untuk mencapai 40% penggunaan mod pengangkutan awam di seluruh negara menjelang tahun 2030. Ini adalah satu matlamat yang besar. Tetapi kalau kita semua committed, saya percaya ia dapat dilaksanakan. Bukan sahaja di Lembah Kelang. Di Lembah Kelang sudah tentu kita ada pelbagai prasarana dan kemudahan yang sedia ada. Ada pelbagai mod pengangkutan awam. Ada 2 laluan LRT, 2 laluan MRT, ada monorail. Dan menjelang bulan Ogos tahun depan, LRT ketiga iaitu laluan Shah Alam akan dibuka kepada orang ramai. Tetapi kita bukan sahaja menumpukan perhatian kepada Lembah Kelang. Kita juga hendak dan pastikan supaya bandaraya-bandaraya lain dan juga ibu-ibu negeri lain dapat juga melaksanakan sistem pengangkutan awam yang baik. Di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Pulau Pinang dan seterusnya. Sekarang ini di Bandaraya Kuching sedang juga membangunkan sistem pengangkutan awam melalui sistem ART yang dibangunkan oleh Kerajaan Sarawak. Jadi saya harap bahawa pengangkutan awam ini akan menjadi satu nadi kepada pembangunan negara dan menjadi pilihan kepada rakyat untuk berulang-alik. Tadi Datuk Seri Fadilah berbisik kepada saya. Dia tanya saya, sempat ke naik bas mini kat Kuala Lumpur dulu? Saya kata, masa bas mini ada lagi, saya masih di sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah sekejap mungkin pernah tengoklah sebab saya bukan belajar di Kuala Lumpur. Tapi Datuk Seri Fadilah kata semasa beliau baru bekerja sebagai peguam, dia pun ambil minibus kat KL untuk balik pejabat. Jadi kalau TPM boleh ambil bas masa dia bekerja dulu, saya yakin pengangkutan awam akan menjadi pilihan kepada semua warga kota sekiranya kita dapat meningkatkan prestasi dan mutu perkhidmatan kepada semua. Jadi sasaran 40% itu bukan satunya mustahil. Kita ingin budayakan penggunaan pengangkutan awam ini. Ada orang kata pengangkutan awam ini mungkin dia tidak seksi ataupun tak cantik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya menggunakan pengangkutan awam pelbagai kelebihan ada. Bukan sahaja dia mudah, murah dan juga dia ada sesuatu yang mesra alam sekitar. Ini sesuatu pandangan ataupun minda yang cukup penting kepada generasi anak muda kerana kita sama-sama ingin memastikan bahawa sama-sama kita memainkan peranan dan tanggungjawab untuk mengurangkan carbon emission. Dan penggunaan pengangkutan awam itu antara faktor yang paling penting untuk mengurangkan carbon emission. Jadi saya harap ini dapat kita budayakan dan didik kepada anak-anak muda supaya sentiasa membudayakan pengangkutan awam ini. Sejajar dengan pertambahan bilangan penduduk di Lembah Kelang, kerajaan menerusi pelbagai inisiatif antaranya dengan menambah bilangan aset bas bagi memaksimalkan capaian mobiliti, kesaling hubungan kemudahan dapat dicapai oleh segenap warga kota. Seperti yang dikatakan oleh Tan Sri Jamal tadi, kerajaan melalui prasarana juga akan melabur dalam EV buses, iaitu juga menyokong usaha dan dasar NETR, National Energy Transition Roadmap, dan juga dasar ekonomi madani, sebab kita nak pembangunan ekonomi yang mampan dan sudah tentu penggunaan EV buses itu adalah sesuatu yang merupakan hara tuju yang baik dan betul. Dan sudah tentu ini menyokong juga hasrat dan apa sahaja yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah. Pembangunan aset Rail Rapid KL juga menyaksikan transformasi penggunaan train 2 gerabak LRT, laluan Kerana Jaya dan laluan monorail kepada penggunaan train 4 gerabak serta penggunaan bas 2 tingkat untuk beberapa laluan rapid bus KL. Penambahan kapasiti ini amat penting bagi membolehkan lebih ramai penumpang dapat dibawa bagi setiap perjalanan selain memberi lebih keselesaan kepada penumpang. Pembukaan jajaran rel baru dari bandar utama ke Klang melalui LRT laluan Shah Alam bakal beroperasi pada tahun depan dan sudah tentu akan memudahkan lagi pergerakan penduduk di koridor Shah Alam dan Klang untuk akses ke pusat bandar Kuala Lumpur. Dengan usaha kolektif ini, dengan penambahbaikan aset dan laluan rel baru, kerajaan akan cuba sedaya upaya membawa lebih banyak pilihan, lebih banyak kemudahan pengangkutan awam kepada anda semua. Kita tidak akan berhenti di sini. Pengangkutan awam adalah tonggak kepada gaya hidup moden, mengurangkan tekanan mental, menjimatkan masa dan membantu kita melindungi alam sekitar. Saya berharap warga prasarana
akan terus maju ke hadapan. Saya tahu bahawa dalam tempoh 2 tahun yang lalu ini, warga prasarana telah mengalami pelbagai cabaran. Dan saya ingin mengucapkan syabas kepada Tan Sri Jamaluddin bersama-sama dengan Ketua Pegawai Eksekutif serta seluruh warga prasarana, kerana dalam tempoh 2 tahun ini kita dapat melihat satu perkembangan yang cukup positif, bahawa banyak perubahan positif telah dilaksanakan, terutamanya dalam penyelenggaraan aset-aset kita. Dalam penyelenggaraan rel, penyelenggaraan bas sudah ditambah baik. Pelbagai indikator telah pun kita laksanakan, termasuk NKBF, dan ini membolehkan bahawa reliability perkhidmatan prasarana, terutamanya rapid rail, bertambah baik. Dan ini boleh dilihat bukan saja melalui angka, tetapi tanyalah penumpang-penumpang rail kita yang berurusan setiap hari dengan prasarana. Sudah tentu mereka tahu bahawa kerosakan teknikal sekarang ini menjadi sesuatu yang lebih sedikit berbanding dulu. Kalau berbanding dulu, setiap minggu mungkin ada kerosakan, setiap 1-2 minggu mungkin ada gangguan yang besar. Tetapi sekarang ini ia amat jarang berlaku. Bukannya tak berlaku, tetapi jarang berlaku, kerana kita memberikan tumpuan yang lebih kepada usaha menyelenggarakan aset kita dengan lebih baik. Dan sudah tentu usaha untuk menambah baik bahagian penyelenggaraan dan kejuruteraan diberikan perhatian oleh pihak pengurusan prasarana. Dan saya juga melihat bahawa bukan sahaja penyelenggaraan, tetapi dari segi khidmat pelanggan, dari segi sikap pemandu, dari sikap pekerja-pekerja kita, kaki tangan kita bertambah baik. Baru semalam ada satu berita yang viral memberikan pujian kepada pemandu bas kita kerana sikap beliau yang prihatin, yang mempunyai budi bahasa yang tinggi. Ini yang kita hendak budayakan, supaya semua warga prasarana, terutamanya berada di frontline, sentiasa mengamalkan satu sikap customer friendly untuk memberikan layanan baik kepada semua penumpang-penumpang kita. Jadi saya harap usaha ini dan juga kerja keras ini dapat diteruskan. Tahun lepas masa bulan Ramadan, saya juga bagi pihak pengurusan telah pun mengumumkan pakej kebajikan yang lebih baik. Dan saya yakin bahawa sentiasa kita akan lihat review untuk memastikan bahawa dari segi gaji dan juga kebajikan kepada pekerja-pekerja akan terus ditambah baik serari dengan dasar kerajaan sedia ada, untuk memastikan peningkatan pendapatan kepada warga kerja kita. Jadi saya tak tahu lagi planning daripada prasarana, tapi saya yakin akan dilihat dalam perkara ini seiring dengan apa yang telah dilaksanakan dalam kerajaan. Dan saya harap ini dapat memberikan motivasi kepada semua warga prasarana supaya terus maju ke hadapan dan cemerlang dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas masing-masing. Dengan kata-kata itu, saya sekali lagi mengucapkan tahniah bagi pihak Kementerian Pengangkutan kepada prasarana, terutamanya Rapid KL 2 dekad bersama. Dan kami harap kita dapat bersama-sama menggerakkan Kuala Lumpur menjadi sebuah bandaraya yang cemerlang dan juga user friendly, dan bersedia untuk meningkatkan mobiliti kita ke seluruh negara. Sekian, terima kasih, dan sekali lagi saya bagi pihak Kementerian Pengangkutan ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini untuk memberikan sokongan dan motivasi kepada warga prasarana. Terima kasih. Terima kasih.